Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang tajuk lafaz syahadatain merupakan teras tauhid. Di bawah tajuk ini kami akan menerangkan tentang rukun syahadah, syarat kesempurnaan kalimah tauhid syahadah la ilaha illallah, syarat kesempurnaan kalimah tauhid syahadah anna Muhammadar Rasulullah, perkara yang menyebabkan syahadah seseorang terbatal atau murtad, dan juga fadilat dua kalimah syahadah. Dengan ini saya akan memberi pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Menurut ulama usuluddin, rukun syahadah ada 4, iaitu 1. Menetapkan zat Allah. Yang kedua, mengakui zat Allah, iaitu sifat Allah adalah yang paling sempurna. Yang ketiga, menetapkan perbuatan Allah sebagai perbuatan Dia sahaja dan tidak sama dengan perbuatan makhluk. Yang keempat, menetapkan dan meyakini bahawa agama yang dibawa Rasulullah sahaja yang benar. Dari sini kita boleh memahami bahawa Allah sangat menekankan umat Islam supaya berpegang pada rukun syahadah. Okey, yang seterusnya ialah syarat kesempurnaan kalimah tauhid syahadah la ilaha illallah. Syarat kesempurnaan kalimah tauhid syahadah la ilaha illallah ada 7, iaitu yang pertama ialah ilmu yang menafikan jahil, iaitu kebodohan. Yang kedua ialah yakin yang menafikan syak, yakni keraguan. Yang ketiga, qabul, yakni menerima, yang menafikan rad, iaitu penolakan. Yang keempat ialah inqiyad. Yang keempat ialah inqiyad, iaitu patuh, yang menafikan tark, iaitu meninggalkan. Yang kelima ialah ikhlas, yang menafikan syirik. Yang keenam ialah sidik, yakni jujur, yang menafikan kadzib, iaitu dusta. Yang terakhir ialah yang ketujuh, mahabbah, yang bermaksud kecintaan, yang menafikan baghdad, iaitu kebencian. Syarat pertama iaitu ilmu yang menafikan jahil, iaitu kebodohan, bermaksud orang yang bersaksi dengan la ilaha illallah dan memahami dengan hatinya apa yang diikrarkan oleh lisannya. Jika ia mengucapkannya tetapi tidak mengerti ataupun mengetahui maksudnya, maka persaksian itu tidak sah dan tidak berguna. Syarat yang kedua pula iaitu yakin, yang menafikan syak, yakni keraguan, yang bermaksud orang yang mengikrarkannya harus meyakini kandungan syahadat itu. Jika ia meragukan, maka sia-sia persaksiannya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Surah Al-Hujurat ayat 15. Jikalau ia ragu, ia akan menjadi munafik. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud siapa yang engkau temui di balik tembok kebun ini yang menyaksikan bahawa tiada ilah selain Allah dengan hati yang meyakininya, maka berilah kabar gembira dengan balasan syurga. Maka siapa yang hatinya tidak meyakininya, ia tidak berhak masuk syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, syarat yang ketiga ialah qabul, yakni menerima, yang menafikan rad, iaitu penolakan, yang bermaksud menerima kandungan dari syahadat, iaitu menyembah Allah dan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Siapa yang mengucapkan tetapi tidak menerima dan mentaati, maka ia termasuk dalam kalangan orang-orang yang difirmankan oleh Allah, yang bermaksud sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami kerana seorang penyair yang gila? Ini sama seperti penyembah kuburan dewasa. Mereka mengikrarkan la ilaha illallah tetapi tidak mahu meninggalkan penyembahan terhadap kuburan. Dengan demikian berarti mereka belum menerima makna la ilaha illallah. Syarat yang keempat pula ialah inqiyad, iaitu patuh, yang menafikan tark, iaitu meninggalkan. Inqiyad ini bermaksud tunduk dan patuh dengan kandungan makna syahadat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang bermaksud, dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kukuh. Surah Al-Luqman ayat 22.
Seterusnya, syarat yang kelima ialah ikhlas yang menafikan syirik. Ia bermaksud membersihkan amal dari segala syirik kecil seperti syirik khafi, sebagai contoh perbuatan riya, sum'ah dan takabur dan juga lain-lain. Ianya disebut dalam hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah kerana menginginkan redha Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syarat yang ke-6 pula ialah sidik, iaitu jujur yang menafikan kazib, iaitu dusta. Ia bermaksud mengucapkan kalimah ini dan hatinya juga membenarkannya. Jika lisannya mengucapkannya tetapi hatinya mendustakannya, maka ia adalah munafik dan pendusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sedar dalam hati mereka ada penyakit. Lalu ditambah Allah penyakitnya dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Surah Al-Baqarah ayat 8 hingga 10. Syarat yang ketujuh ataupun syarat yang terakhir ialah mahabbah, yakni kecintaan yang menafikan baghdad, iaitu kebencian. Ianya bermaksud mencintai kalimah ini serta isinya dan juga mencintai orang-orang yang mengamalkannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang bermaksud dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Ahli tauhid sangat mencintai Allah dengan cinta yang tulus dan bersih, sedangkan ahli syirik mencintai Allah dan mencintai yang lainnya. Hal ini sangat bertentangan dengan isi kandungan la ilaha illallah. Kesempurnaan kalimah tauhid syahadah anna Muhammadin Rasulullah, mengakui kerasulannya dan meyakininya di dalam hati, mengucapkan dan mengikrarkan dengan lisan, qabul ataupun menerima, yang menafikan rad penolakan, mengikutinya dengan mengamalkan ajaran kebenaran yang telah dibawanya serta meninggalkan kebatilan yang telah dicegahnya, membenarkan segala apa yang dikabarkan dari hal-hal yang gaib, baik yang sudah lewat maupun yang akan datang, mencintainya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri, harta, anak, orang tua serta seluruh umat manusia, mendahulukan sabdanya atas segala pendapat dan ucapan orang lain serta mengamalkan sunnahnya. Dari sini, selain daripada kita hanya mengucapkan anna Muhammadan Rasulullah, kita juga harus berpegang kepercayaan kita sepenuhnya dengan Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana Rasulullah adalah seorang Nabi yang besar dan junjungan yang mulia. Jadi, kita sebagai seorang umat Islam haruslah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan juga kita mendahulukan sabdanya dan juga kita mencintai Rasulullah lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Maksudnya, kita mempertahankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah dan apa yang dah diturunkan oleh Allah, kita harus pertahankannya sehingga ke akhir hayat kita. Seterusnya adalah perkara yang menyebabkan syahadah seorang terbatal atau murtad. Yang pertama adalah sujud atau tunduk kepada berhala secara pilihan sendiri, bukan kerana terpaksa. Sebagai contoh, kita menyembah matahari dengan sengaja, walaupun kadang-kadang kita anggap itu macam main-main, tapi dia boleh menyebabkan syahadah kita terbatal. Yang kedua adalah menghina atau memperkecil-kecilkan sesuatu yang dimuliakan oleh agama. Sebagai contoh, kita menghina orang yang solat 5 waktu. Kita cakap macam, kau ni solat 5 waktu, bukannya dapat apa-apa pun, tengok macam ni, miskin je, teruk je perangai.
yang ketiga adalah mengucapkan sesuatu ucapan kekafiran. Sebagai contoh, kita hendak bergurau dengan kawan-kawan, contohnya macam aku nak masuk agama ni lah, baru boleh kita minum-minum arak apa semua. Itu adalah contohnya. Dan yang keempat adalah perbuatan-perbuatan lain yang menyebabkan boleh terkeluar daripada Islam. Sebenarnya banyaklah perkara lagi yang boleh menjadi faktor menjadi faktor syahadah seseorang terbatal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danish Aiman bin Jido Nazrin dengan nombor metrik 23BB08029. Jadi pada waktu ini saya akan terangkan mengenai fadilat dua kalimah syahadah. Jadi mengenai fadilat itu ia terbagi kepada 4. Saya akan mulakan dengan fadilat yang pertama, iaitu kalimah tauhid adalah rukun Islam yang pertama, iaitu asal agama dan juga asasnya. Jadi ia merupakan perkara awal yang membawa seseorang hamba itu ke dalam Islam dengan tertegaknya langit dan bumi. Baiklah, itu yang pertama. Jadi kita akan teruskan kepada yang kedua, iaitu kalimah tauhid menjadi sebab terpeliharanya darah dan harta seseorang hamba itu sendiri. Jadi sesiapa yang mengucapkannya akan menyebabkan darah dan juga hartanya terpelihara. Itu dua fadilat yang pertama. Kemudian kita teruskan kepada fadilat yang ketiga. Jadi untuk fadilat yang ketiga ialah kalimah tauhid merupakan amalan yang paling afdal secara mutlaknya, iaitu amalan yang sangat besar yang menjadi penghapus dosa-dosa dan juga sebab yang membawa seseorang itu ke syurga dan dia dapat melepaskannya daripada api neraka itu sendiri. Itu fadilat yang keempat, yang ketiga. Jadi fadilat yang terakhir ialah telah terkumpulnya dalam kalimah tauhid, iaitu zikir, doa dan pujian, iaitu merangkumi doa ibadah dan juga doa permintaan, iaitu al-mas'alah, yang merupakan zikir yang paling banyak dan paling senang didapatinya. Itu saja daripada saya mengenai fadilat dua kalimah syahadah.